Bab ma jaa fi syu'mi, bad luck, misfortune, satu benda yang bad luck, yang nasib tak baik. Tajuk yang dia nak main malam ni, adakah satu-satu kejadian yang berlaku di depan kita tu membawa petanda kata ada satu benda baik nak jadi atau satu benda tak baik nak jadi? Adakah macam tu? Nak keluar rumah, nak pergi Kuala Lumpur, baru keluar sampai tahun tu satu motor main aksiden terbalik depan kita. Tengok macam tu, kata ni kalau aku terus pergi ni saat lagi apa nak jadi karut ni tak mau patah balik. Bolehkah kita percaya macam tu? Duduk dalam kampung, siap beg apa semua dah, nak turun pergi Kuala Lumpur. Ambil beg boh dalam kereta, elok-elok dah pergi dekat pintu kereta nak buka, tiba-tiba bewok main lintas kat bawah kaki ni, lintas pergi balik sana. Allah kata. Tato pergi buka belakang galah beg naik balik. Bini kata, abang awak ni pasal apa? Oh, aku tak pergi lah hari ni, aku tak pergi. Pasal apa? Gila, bewok main lintas belawak ni. Adakah boleh dikaitkan lintas hormat bewok itu dengan satu benda tak elok nak jadi ke kita ini? Ini tajuk dia. So, dia kata bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan perkara yang tidak baik padahnya. Satu akibat tak baik. Ketahuilah saudaraku, baik padah ataupun tidak baik padah itu tidak boleh dikatakan pada sesuatu perkara. Tak boleh bersempena ke satu benda, kita anggap kata benda tak baik nak jadi. Tak boleh, dia kata. Seperti engkau hendak musafir, membawa barang dagangan kerana nak pergi menyaga. Tiba-tiba pada masa kamu keluar rumah, terjumpa kijang ataupun rusa ataupun apa-apa menatang liang, lari terkejut daripada kamu, menghala ke sebelah kiri. Maka nampak kamu akan binatang itu lari sebelah kiri, maka kamu kata tidak baik padahnya musafir kamu itu. Keluar ada satu menatang keluar mai, dia lari pergi kiri. Pergi kiri punggah, kita kata memang tak boleh pergi hari ni. Pasal apa? Kalau dia pergi kanan okey, dia pergi kiri. Apalah menatang tu tahu tentang kiri kanan ni. Dia satu test JPJ pun dia tak pernah ambil. Apa ni kanan kiri apa mana dia tahu, dia kira dia nak lari kok mana dia lari lah. Kita ni pula pergi ambil berat benda ni, dia lari kiri ni habis tak boleh pergi hari ni. Tuan-tuan rasa-rasa ada tak orang percaya benda ni? Ada tuan-tuan, ramai lagi tak percaya macam ni, ramai lagi. Baik, maka kamu pun undang kembali daripada meneruskan musafir kamu itu. Dah betul-betul dah semua siap dah. Memang nak pergi. Sana pun dah telefon dah ni. Bapa nak pergi rumah ni. Bapa nak keluar insya-Allah 8:30 pagi. Insya-Allah bapa sampai sana makan tengah hari di rumah. Semua abang dah. Sana pun dah jadi kalang kabut dah. Pergi beli apa ke sembok bagi wangi rumah apa. Ni pasal pak mentua nak main dengan mak mentua apa semua. Pasal Syekh ni lipat balik kiri mai pasal tak pergi. Apa macam tu? Maka jikalau sekiranya binatang itu lari sebelah kanan, maka kamu kata padahnya baik. Dia pergi kata tu. Dia betul-betul kalau dia pergi kanan, jadi memang kita pergi dah KL ni, tapi dia kiri. Dia pergi dua abang macam tu. Tuan-tuan, ada lagi tuan-tuan, sebahagian orang hari ni bila nak kenduri kahwin, menikah anak, tanya dulu ni kenduri nak buat hari apa? Abang kata kita buat ni lah minggu pertama cuti sekolah, kita ambil hari Sabtu lah kata. Dia Sabtu dia buka kalender tengok. Buka jatuh 4 hari bulan. Oh dia kata tak boleh. Nah, pasal apa? Sabtu tu cantik lah kata. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal 4 hari bulan. Dah apa salah dengan 4 hari bulan? Oi, 4 jangan no dia kata. Dah apa salah dengan 4 tu? Dia kata 4 siku lipat. Dia kata ni tak boleh ni. 4 ni tak boleh. Dia kata. Ada orang percaya macam tu? Ada. Ni, sampai hari ni, duk jumlah ni pun ada. Anak dia dah berkenan satu perempuan mana akan nak menikah. Balik main habaq dekat dia. Bapa ni saya ada satu budak duk mengaji dengan saya. Sama-sama habis dah. Kami sama-sama graduate. Apa semua gitu gini. Dia tak mau dengar itu semua. Orang rumah. Dia beranak bila? Dia mula dah. Dia nak berkeluar buku tua dia ni. Budak ni beranak bila? Dia ni pun habaq. Dia beranak 2 hari bulan 6 tahun. Dia ambil kalkulator tu macam yang duk kira pula tarikh lahir budak ni, kira api jadi berapa bahagi 2 pula 4 juga, 4 payah. Dia kata memang tak boleh hang cari orang lain. Anak dia kata apa? Pasal apa ni? Dah dia ni tak sesuai dengan kau menikah memang jadi tak elok, aku tak mau. Kata apa bapak ni? Bapak duk pergi masjid Jelutong duk mengaji kau Ustaz Samsuri apa? Bapak duk percaya benda macam ni? Hang jangan cakap macam tu. Saya aku tampak hang buta. Begitu. Mengaji mai tapi percaya benda tu. Mai mengaji, mai duk mengaji, duk dengar kita duk buat contoh ni, dia lagu duk picit biar mulut lu ni.
kata ni semua nak singgah mai kat aku. Mana ni? Rupanya dia duk percaya benda ni. Contoh saja, tak ada siapa picit mulut pun tak ada. Saja buat satu contoh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tak mau kepercayaan karut ni dia panggil apa? Asyu'mu. Asyu'mu ni satu benda yang dilarang oleh agama. Lalu kamu teruskan musafir kamu itu kerana menatang tadi kau nak balik kanan. Maka yang demikian itu semuanya disalahkan akan dia oleh syarak. Dia nak abang kata agama tak mau kepercayaan macam ini. Ini karut yang tidak ada asas dalam ajaran Islam. Tak ada kena mengena. Baik, kata dia apa? Dia kata melainkan 3 perkara. 3 benda ni memang dia membawa petanda. Hak tadi ni, hak lagi nak menatang potong kanan, potong kiri, hak lagi bewak lintas, itu semua bukan petanda. Tetapi dalam agama dia kata apa? Melainkan ada 3 perkara. 3 perkara ni boleh membawa petanda. Apa dia? Yang pertama, iaitu perempuan pencabul. Dia kata, ini tanda kata nak iri tak elok. Nak ambil satu perempuan buat bini, nak ambil satu perempuan nak jadi menantu kita, nak menikah dengan anak kita, tengok dia jenis macam mana. Agama dah kata dah, dalam hadis Nabi kata apa? Dinikahi satu perempuan itu li'arba'in, 4 perkara. 1, 2, 3, 4 dia dah bagi dah syarat-syarat di sana. Kalau pada awal pun duk nampak dia ni Yankee satu macam yang Yankee budak perempuan ni. Anak kita pernah bawa balik dia main di rumah. Kita orang tua-tua. Dia langkah masuk bendui rumah, kita dah tengok dia satu macam dah. Dia ni jalan, nampak berjalan tu, melangkah tu kurang, lagu nak jinjak lompat tu lebih. Kita tengok dia ni awal spring satu macam. Kita dah duk main semak perut. Lepas tu kita pun pasang kaki pula tidur, siasat pula dia ni siapa, mak bapak dia siapa. Dia cek semua, report duk main ni semua dakwat merah. Ni punya track record ni pun tak cantik lah, sana cerita lagu tu, cerita lagu ni, kita double check balik pun duduk main macam tu dan sebagainya. Ini perempuan tidak bagus, perempuan pencabul dia kata. Kalau sekiranya diteruskan juga benda tu, kemungkinan nak jadi tak elok sangat tinggi. Satu dia kata. Dan yang kedua dia kata rumah sempit dan jahat tetangga. Yang ni hadis kata rumah sempit ni memang petanda tak bagus. Kita duduk satu rumah flat ada 2 bilik aja. Ini semua buah tak cantik. Masuk pintu rumah tu, masuk tu, tentulah segala aktiviti tertumpu di situ. Di situlah nak bubuh seti duduk, tentulah televisyen, tentulah nak makan tengah hari, makan malam, tentulah anak jantan nak tidur, tentulah anak-anak nak buat kerja rumah, segala-galanya tentu. Pasal apa? Pi sikit lagi dah dapur dah. Balik kanan, bilik tidur mak dengan ayah, satu lagi bilik tidur anak perempuan. Anak laki-laki tak ada bilik. Dia nak masuk pancok, nak mandi pun dia tak ada tempat. Ruang tamu tu lah dia nak salin baju, ruang tamu. Bila dia main rumah sempit macam ni, ini nak jadi punca kepada budak-budak ni tak mau duduk di rumah. Dia tak mau duduk di rumah. Dia keluar, dia pergi duduk melepak di padang kota. Bila ada operasi polis, operasi apa semua, pergi pegang budak-budak ni, tanya apa pasal duduk sini, ni pukul apa? Dia kata pukul 3. Pukul 3 hang tunggu apa di sini? Hang ada cadang nak pergi buat jenayah ke apa? Jenayah apa? Dia kata, abang, relax lah. Saya takkan muka saya nak buat jenayah. Dia kata, dah pasal apa hang tak balik rumah? Apa abang gila nak balik rumah? Saya nak tidur tang mana? Dia kata kat polis ni gila. Dia kata, apa abang gila nak balik rumah? Nak balik rumah saya nak tidur di mana? Jangan duduk di mana? Dia abang, dia duduk tang mana? Apa abang, rumah saya 2 bilik ya. Satu mak pak saya dah duduk, satu kakak saya, adik perempuan saya duduk. Saya nak duduk mana? Pi belakang sikit, tong gas, dapur. Saya duduk belah depan ni, tentulah kursi, meja, tidur abang kepala terkepak duduk kursi rotan. Dia kata, macam mana saya nak duduk? Apa abang, saya duduk tang ni bagus ya. Dia duduk kata lagu tu. Pasal apa tuan-tuan jadi macam tu? Ni hadis, dia dah bagi tahu dah. Pasal apa? Rumah sempit. Rumah sempit tu membawa kepada malapetaka. Sebab Nabi kata arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 benda yang menjadi tanda bahagia manusia apa semua. Di antaranya Nabi kata apa? Rumah yang lapang. Bahagia. Kalau kita ada duit, buat rumah bagi lapang sikit, masing-masing mempunyai ruang masing-masing, anak perempuan duduk satu bilik, anak lelaki duduk satu bilik, ada satu bilik pula abuan boleh duduk semayang tentu dan sebagainya. Tetamu mai di rumah kita, dia kata minta maaf nak tumpang semayang, kata ada satu bilik. Dia boleh masuk pergi semayang elok-elok dalam tu, tak ada kacau apa. Itu tanda kebahagiaan, Nabi kata. Bukan orang buat rumah besar ni orang ni belagak, bukan orang buat rumah besar ni orang ni sombong, bukan. No, itu tanda kebahagiaan manusia. Dia kata dan yang ketiganya kuda ataupun kenderaan yang tidak ditunggang kerana berperang. Kita ada kenderaan kita tidak digunakan untuk kebaikan. Maksudnya kalau zaman dah ni.
Ada kereta tu tidak digunakan untuk pergi masjid. Kereta tu tidak digunakan untuk nak pergi mengaji. Kereta tu tidak digunakan untuk nak pergi cari ilmu. Kereta tu tak ada. Kereta tu kira habuan saja syok-syok. Tak ada satu aktiviti baik untuk kereta tu. Maka 3 perkara itu sesungguhnya ada tidak baik padanya. Dia kata 3 benda tadi ni. Satunya perempuan yang tak elok, yang kedua rumah sempit, yang ketiga kereta yang tidak digunakan ke arah kebaikan. 3 benda ni membawa malapetaka. Tak baik. Setidak-tidaknya apa dia? Bagi serabut kita. Pergi menikah dengan satu perempuan hak tak senonoh. Lepas menikah pun dia tak senonoh juga. Kita duk makan hati. Duk makan hati. Nak salah siapa? Kita yang pilih. Bukan ada siapa mai buh pisau tengkok kita suruh menikah dengan dia. Kita yang nak menikah dengan dia. Bahkan masa nak menikah itu, mak pak kita dah bagi second opinion. Dah bagi pendapat kedua. Dia kata, mak ingat tak sesuai dengan angkut. Mak bukanlah nak kata budak perempuan tu tak bagus. Tapi hang ni daripada kecil-kecil, orang masjid semua kenal hang. Mak kata kat kita. Hang ni daripada kecil-kecil, orang masjid semua kenal hang. Hang semayang di masjid, hang duk pergi mengaji, hang apa. Hang umur 8 tahun, hang dah khatam Quran. Mak ni duk cerita kat kita ni, semua beri awak lah, hang pergi pilih orang macam ni. Dia kata, apa mak? Apa mak duk pandang, duk buruk sangka kat orang, dia pergi cakap pandai kat mak dia. Apa mak budak ni jahat sangat ke? Apa mak duk condemn dia? Apa mak duk kata dia tak bagus? Apa mak duk apa mak? Mak dia kata ikut sekarang. Menikah. Lepas menikah, kena. Duk balik, duk mengacung kat mak. Alamak dia ni awal tu dia tak dengar cakap saya. Mak dia ni alamak saya pening kepala dengan dia mak. Saya tak nak tengok dia semayang mak. Mak ni pun dengar senyum. Yalah aku dah abang datang dulu. Dengar kat pak balin surat abang tu. Orang tua ni kan boleh. Dengar dia main-main macam ni main ni tak? Ya tak? Dia air tu nak kena. Hang lupa dulu masa nak menikah mak hang kata apa kang? Hang lupa jari lubang lebih tua. Hang lupa dia nak buah. Kata apa bapak ni saya dah serabut dengan bini saya apa berada buat lagu ni. Pasal apa? Pasal pada awal agama dah kata macam tu jangan duk pergi cari. Hang pergi cari rebah lah. Tuan-tuan, agama ni dia habaq kat kita benda baik ke benda tak baik? Benda baik. Manusia saja yang tak mau ambil ikut apa yang agama kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, maka tersebut adalah hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syu'mu fi thalathah fil mar'ah wal maskan wad dabbah. Maksudnya diriwayatkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula padah ataupun akibat yang tidak baik itu boleh jadi pada 3 perkara. Nabi kata satu benda yang kita boleh agak dah nak jadi elok nak jadi tak elok ni, 3 benda. Apa dia? Satu, perempuan boleh jadi punca tak elok. Perempuan yang tak baik boleh menjadi punca kepada sesuatu yang tak elok. Yang kedua, tempat tinggal, yakni rumah yang sempit ataupun neighborhood, kejiranan ataupun persekitaran yang tidak kondusif, yang tidak membantu. Kiri kanan rumah anak penagih dadah, kita pergi beli rumah tentu. Cantik Pasal apa? Kita pergi pilih tentu pasal apa? Kita nak beli rumah, tengok dulu persekitaran dia, neighborhood dia, kejiranan dia macam mana. Kiri kanan rumah kita duk tengok, nak cari seorang jiran yang duk ada tepi-tepi rumah kita ni, nak cari seorang yang ada anak perempuan pakai tudung. Tak ada. Duk keluar mai satu-satu rumah punya anak duk keluar mai, kita ni duk seria dalam rumah ni, duk seria. Yang anak kita ni dengan tudung elok, dengan apa elok, dia duduk seminggu, dia duduk sebulan, dia duduk setahun, dia mula dia pun nak buang sama. Dia pun mula nak buang sama. Pasal apa? Nu kawan-kawan, rakan sebaya, duk ada kelilin macam tu. Dia seorang duk buat pelik macam ni. Depa tengok dia main, depa tak mau kawan. Depa tengok dia main, dia macam mana dia nak berkawan? Akhirnya dia kena sesuaikan dengan majoriti yang duk ada keliling rumah dia. Silap siapa? Silap bapa. Bapa pergi pilih tempat tu untuk dijadikan tempat tinggal. Ini yang dia beritahu ni. Dia kata apa dia? Yang keduanya tempat tinggal, yakni rumah yang boleh membawa punca jadi tak elok rumah kita. Dan yang ketiga, binatang, yakni kenderaan seperti kuda dan sebagainya. Pada awal dah tahu kereta tu kereta banyak masalah, kita pergi beli. Duit gaji ni habis dengan duk repair kereta tu aja. Duk tunggu hari Sabtu ni, bukan hari Sabtu nak pergi makan angin, nak pergi mandi lok dak. Hari Sabtu nak pergi kedai pomen. Lambat cerah ni, duk fikir cerah esok, Allah dia ni workshop ni buka berapa. Otak ni tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan fikir nak pergi repair kereta.
Bini kata, abang, saya dah kata dah dulu, tak usah beli kereta ni, yang abang pergi beli. Dia naik angin. Duk pakai kereta elok ni, duk pakai kereta elok, pergi beli kereta elok ni, kereta baru. Walaupun murah, tapi kereta baru. Pakai tak ada masalah apa. Pergi teringin nak pakai kereta hak mahal punya, tapi second hand. Jual kereta baru ni, pergi beli kereta second hand hak hebat sikit. Bini kata, abang, kereta hak kita beli ni kereta baru, tak pernah bagi masalah apa kat kita. Abang janganlah jual. Sekejap lagi abang pergi beli hak second hand, sekejap lagi dia main masalah apa. Orang perempuan hantar apa pasal kereta? Minyak kereta pun tak tubuh, dia kata kat bini dia. Bini pun dengar-dengar duk dia. Tengok-tengok hari Sabtu pergi kedai pomen. Sabtu pergi kedai pomen. Bini pun duk cari martun nak kepala besar main nak bubuk. Bini kata kat dia, abang, ingat dah dulu saya kata apa, jangan ambil kereta naik angin tu. Orang lelaki-lelaki bukan boleh mengaku kesilapan sendiri. Mana boleh mengaku. Datang perempuan hantar abang, hantar dia. Saya tak tahu ni yang abang yang pandai ni. Hari itu gulai tak buah teh nasi, buah teh lantai hari itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sahal bin Sa'ad dan daripada Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW. Hadis dia kata, sekiranya ada satu padah yang tidak baik pada satu-satu benda, maka sepatutnya benda itu ialah 3, iaitu pada perempuan, pada binatang, kuda, kenderaan dan juga pada rumah. Banyak hadis menceritakan benda yang sama. Dan sabda Nabi SAW lagi, la syu'ma wa qad yakunu al-yumnu fid dar wal mar'ah wal faras. Artinya tidak ada padah yang tidak baik pada sesuatu. Bahkan semuanya, sama ada baik padahnya ataupun jahat padahnya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pula satu hadis. Dia kata sebenarnya apa nak jadi bergantung kepada takdir Allah, dia kata. Cuma selalunya nak jadi punca 3 benda ni. Tapi hakikatnya nak jadi elok tak elok ni Allah menentukan. Apa ramai orang beli kereta second hand, tak ada masalah ambil lah ni. Tak ada masalah. Apa ramai orang yang mula-mula dia menikah dengan bini dia ni sosial habis, tapi akhirnya jadi babai. Ada juga jadi macam tu. Jadi apa pun takdir Allah itu yang paling utama. Tetapi Nabi pesan 3 benda ni banyak membawa punca kepada jadi tak elok kalau tidak diteliti daripada awal. Begitu. Terkadang ada pula padah baik itu pada perempuan, dan ada juga padah baik pada rumah dan pada kuda. Kadang-kadang benda ni membawa kebaikan, bukan semua bawa kepada tak baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah bersalah-salahan ulama pada maksud hadis itu. Maka kata Imam Malik dan satu taifah satu kumpulan, maksudnya diturut sebagaimana zahir, yakni sesungguhnya rumah itu kadang-kadang dijadikan Allah Ta'ala penduduknya itu menjadi sebab ataupun punca kepada mudarat dan kebinasaan. Kadang-kadang rumah elok dah, beli rumah besar, lapang, semua elok dah, dalam rumah punya masalah. Anak seorang yang buat pasal. Dia kata, Ustaz, saya Alhamdulillah Allah bagi 5 orang anak. Hak 4 ni sejuk hati, Ustaz. Seorang ni jadi duri. Ustaz ni pun kata apa? Dia kata, buah setandan bukan semua elok. Piuk keluar lagu tu pula. Ada tak ada orang yang buah satu tandan semua elok? Ada. Dia dalam bab ni, tuan-tuan, apa yang paling penting ialah doa kita. Kan boleh buka kancing baju, cakap dabik dada, tak boleh. Doa, minta, ya Allah, bagilah zuriat aku ni jadi hak baik-baik semua. Berapa ramai ibu bapa hari ni makan hati ni, duk tengok kelakuan anak dalam rumah. Makan hati. Lain yang dia hajat, lain yang jadi pada anak ni. Makan hati. Ada sebahagian ibu bapa pula, anak ni menjadi kebanggaan dia ni. Daripada kecil budak ni pandai mengaji, sekolah asrama penuh, masuk universiti, sambung belajar, bagus. Tapi akhir-akhirnya sakit, anak dia duk marah selalu, hak tu hak duk basuh berak dia waktu dia sakit. Ada ya? Dalam kehidupan ni dia apa pun boleh jadi. Ni anak ni puji ni, siapa main di rumah pun apa pun duk habang anak tu lah. Anak ada 3 orang, ada 4 orang, tapi hak duk highlight hak seorang ni. Mengaji pandai daripada kecil, lah ni pergi kerja gaji besar, duk di satu kawasan mewah di Kuala Lumpur, duk abang. Bila dia jatuh sakit, balik pun tak.
Nasib tak baik lagi anak ni lah yang dia duk condemn depan orang semua. Dia ni tak tahulah hak tiga. Semua bagus. Yang ni seorang saya pun tak tahulah. Saya bagi makan nasi sama. Saya bagi makan nestum sama masa kecil. Awak lah yang ni pergi jadi lagu ni. Duk cerita kat orang. Anak ni pun duk dengar sedih. Ya. Awak ayah aku ni. Kalau tak suka kat aku pun janganlah pergi duk cerita kat orang. Duk ingat macam tu. Tengok-tengok bila ayah jatuh sakit. Hak tu jaga dia. Dukung ni. Dukung ayah bawa masuk pancok bagi mandi. Dukung pergi. Balik main hak duk puji daripada kecil sampai ke besar duk puji ni. Kalau dia balik pun dah nasib baik, duduk tengok kok jauh ayah. Orang panggil main ni, main Ustaz tolong angkat ayah. Dia kata aku baju nak pakai semayang lagi. Dia kata sehari kalau aku pergi angkat ayah sehari, ayah dengan kencing tak tentu waktu sehari kena baju aku nak pakai semayang. Tak mau tepuh ayah dia. Hak tu yang pak duk puji tu. Ada juga jadi lagu tu. Apa pun dia punya kesimpulan dia ni doa ni, doa. Minta ya Allah ya Tuhanku bagi anak-anak aku ni jadi anak-anak yang baik-baik. Baik dunia, baik akhirat. Dunia pun kita mata kita nak tengok mereka berjaya supaya tak ada kita esok ni mereka tak melarat, mereka tak meminta-minta. Tapi akhirat mereka kita mau jadi baik. Budak-budak ni kalau baik dunia, baik akhirat, baik dia dengan ibu bapa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala telah bersalah-salahan ulama pada maksud hadis itu. Tapi apa pun dia kata puncanya ialah dalam rumah tu macam mana. Dan begitu jugalah perempuan yang tertentu ataupun kuda yang tertentu ataupun khadam dan sebagainya. Terkadang-kadang hasil kebinasaan di sisinya dengan hukum qada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang jadi hal. Ada orang gaji. Ingat ada dia tu membantu kita. Dia bagi jadi masalah kat kita. Pun boleh jadi. Satu orang pula abang dia kata saya orang gaji di rumah saya 12 tahun dah duk kerja dengan saya. Bagus alhamdulillah. Hak bagus. Hak tak bagus. Nampak mata macam bagus. Laki bini keluar pergi kerja. Balik-balik buka-buka pintu bau busuk. Harin dalam rumah. Ni apa ni? Tengok-tengok anak kecil tu. Pampers pun koyak rabak habis buang dah. Dia duduk calik najis di dinding rumah habis semua dah. Awak jadi dulu ni. Tengok barang kemas semua dia angkat pergi dah. Dia tuang pergi lagu tu ya. Dia tinggal budak ni. Dengan berak sapu satu rumah pula. Khadam. Pun boleh jadi. Macam tu pun boleh jadi. Yang pentingnya apa? Doa kepada Allah. Minta ya Allah. Janganlah bagi benda-benda macam ni tak elok dekat aku. Dan telah berkata Al-Khitabi dan kebanyakan daripada mereka itu, iaitu hadis itu pada maknanya istisna. Dia kata hadis tadi ni dia ada pengecualian. Bukan semua perempuan kalau nampak tak elok tu tak elok. Bukan semua rumah kalau sempit tu tak elok. Ada juga orang yang duduk rumah 2 bilik. Anak semua bagus. Ada juga macam tu. Tapi Nabi kata kalau boleh tak mau macam tu. Ada juga. Dia kata apa? Ustaz kata gitu. Saya duduk rumah flat 2 bilik. Anak saya 7 orang. Alhamdulillah semua mengaji pandai. Masuk universiti keluar kerja. Bagus pula lagi. Mereka 7 orang pakat. Beli rumah pula bagi kat saya lah ni. Betul. Ada yang macam tu. Tapi Nabi pesan. Pasal apa? Takut. Kerana rumah sempit tu jadi macam contoh kita buat tadi. Macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada bagi seseorang itu rumah yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala orang duduknya itu memberi mudarat dan suka menyakiti orang dengan lidahnya dan perangainya yang membinasakan orang lain. Ataupun ada bagi seseorang itu perempuan yang benci ia memperistrikannya. Ataupun ada kuda yang mahal dan ada yang huduh perangainya. Macam-macam. Ada khadam yang huduh perangainya. Maka hendaklah bercerai dengan semuanya itu dengan jual dan seumpamanya. Kalau dah jadi lagu tu, dia kata dah pakai kenderaan, duk bagi problem dekat kita, dia kata pergi jual bang, jangan duk gagah. Duit habis dengan duk repair dia ya. Jual bang. Pergi belilah kereta baru satu, walaupun hak jenis harga murah punya tapi baru, insya-Allah 5 tahun tak ada masalah. Penat dah dengan duk ulang pergi workshop perbaik kereta ni, penat dah. Pergi hari ni pasal karburetor, tukang karburetor baru sekutui. Kereta lama duk pakai karburetor lagi. Tukang dah karburetor seketui RM800. Balik pakai tak dan seminggu. Dia main drive syah pula. Tanya ni lagu RM2,000. RM2,000. Semua nak jadi masalah lah. Tukang pula drive syah. InsyaAllah kata yang ni lepas ni aku tak mau dengar nak masalah apa. Masalah tak dengar. Dia cuma ikon tak panas pula. Yang tadi drive syah dengar. Dia bunyi kokak. Dia ni tak dengar. Memang tak dengar masalah. Cumanya tingkap kena buka. Ikon tak sejuk. Pergi cek, dia kata ni kompresor pun tak jalan. Dia cek pula, dia kata alamak, dia kata ni cooling coil pun nak kena tukang sekali. Tanya-tanya, dia ambil kalkulator kira pergi kira mai. Dia tak apalah, haji duk mai selalu. Saya kira murah sudahlah, 1,800 sudah. 1,800 terkejut. Masalah dia nak mai. Satu, dia bagi satu. Dia kata, baik. Dan kata ulama, lain padah yang tiada baik bagi rumah itu.
iaitu sempit dan jahat jirannya. Contoh yang kata rumah tak bagus ni, rumah sempit dan juga rumah yang jiran-jirannya tidak baik. Dan mereka itu suka menyakiti orang. Dan pada yang tiada baik pada perempuan itu ialah pencabul dan busuk lidah dan suka membuat kacau. Dia jadi lagu tu. Dia menikah dengan satu perempuan, balik dia tak boleh nak serasi dengan semua orang. Dengan mak mentua dia tak boleh nak sesuai diri, dengan sama-sama beres dia tak boleh nak sesuai diri, dengan dia jadi problem dalam rumah. Macam tu. Dan padah yang tiada baik pada kuda, pada kenderaan itu tidak dibawa berperang atasnya, tak digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan. Itu tidak baik, dia kata. Dan padah yang tiada baik pada khadam itu ialah perangai uduh. Ambil main perangai tak elok. Dan sedikit menjunjung perintah taat kepada tuan dia. Dan tidak boleh dipercayai apa yang diserahkan kepadanya. Jadi ada satu orang gaji dalam rumah, kira barang kira duk hilang saja. Hari ni hilang duit, esok hilang apa, saat lagi hilang handphone, saat lagi hilang. Cari dekat dia tak ada, tapi barang duk hilang. Pening. Ini masalah-masalah yang disebut oleh agama kalau boleh elak.